yang apa nama presentation tu, kalau rasa malu, buat rakam suara saja dalam tu, buat dalam PowerPoint boleh. Rakam dalam PowerPoint. Ambil kalau ada video pakai handphone tu, masukkan dalam PowerPoint. Kemudian nanti dubbing dengan suara lah. Tahu tak nak pakai apa nama PowerPoint yang ada dubbing dalam dia? Boleh dubbing suara. Tak tahu, nanti saya ajarkan macam mana nak pakai. Sebab tu saya minta pakai apa nama Microsoft Teams ni. Kita banyak kemudahan kita boleh pakai sebenarnya. Kalau awak dah buat apa nama presentation PowerPoint tu, nak rakam suara dalam tu pun boleh. Tak nak nampak muka kita kan, tapi nak nampak flow rakaman tu pun boleh. Okey. Nanti saya ajarkan macam mana nak buat benda-benda tu. Tarikh hantarnya bila tuan? Tarikh last hantarnya. Tarikh last hantar ni semester ni lah, tapi semester ni kita tak tahu akhirnya bila. Semester ni tak tahu akhirnya bila. Jadi tak boleh nak cerita lah benda tu kan. Sekarang semua nampak paparan muka saya ke atau nampak share ni? Nampak tuan sekali semua. Nampak tuan lah. Okey, macam ni lah kita terus kelas dulu. Yang lain tu kalau dia orang dapat masuk tak apalah, kalau tidak nanti dia orang tengok rakaman je lah. So terima kasih kerana online pada hari ni. So saya akan buat sekali lagi kelas, tapi kali kedua tu nanti saya nak try guna Google Classroom, sebab yang ni ramai yang tak dapat masuk Nanti kita bincang macam mana yang boleh masuk Okey. So tajuk hari ni saya nak bincang berkenaan dengan UPS. UPS ni tajuk akhir dalam control system. Yang video-video yang sebelum ni saya cover untuk topik-topik lain. So ada topik last berkenaan dengan UPS. Kalau perasan dalam nota khusus kita tu, dia ada cerita pasal UPS bahagian bawah sekali kan, dalam 2 muka surat tu. So hari ni saya akan terangkan UPS ni sebenarnya tajuk dia besar. Dia bukan tajuk kecil. Kita nampak macam ada dua muka surat tapi bukan UPS ni tajuk dia sangat besar. Nanti saya akan bawa sikit-sikit lah. Nanti saya akan masuk, insyaAllah saya siapkan presentation yang kedua. Kita akan tengok, kita akan belajar UPS yang untuk yang kedua. So untuk kelas ni saya akan tunjukkan ataupun saya terangkan secara pengenalan lah berkenaan dengan UPS. UPS tu adalah interruptible power supply atau interruptible power source. Nanti kita tengok pada slide Nampak? Semua nampak slide? Nampak? Okey. Nampak. Okey So ini adalah kalau kita tengok gambar belakang tu, gambar orang tengah semak ataupun check UPS tu. Tengok dia punya, dia bukan kecil ni, semua bateri tu kan. Sebab dia supply untuk untuk tenaga, kita kata untuk input. Okey. Kita apa yang pelajar perlu tahu, yang pertama apa itu UPS. Yang kedua, kenapa menggunakan UPS. Yang ketiga, di mana UPS digunakan. Yang keempat, kenalan asas UPS. Dan untuk hari ini, yang kelima, jenis-jenis kendalian UPS. Nampak semua? Okey Kalau ada masalah nanti bagi tahu. Tekan mic tu, lepas tu bagi tahu tak nampak ke atau apa kan? Okey, pertama kita tengok apa itu UPS. Okey, UPS macam saya sebut tadi, interruptible power supply ataupun interruptible power source. Apa itu interruptible? Okey. Bekalan kuasa bantu. UPS itu adalah bekalan kuasa bantu ataupun backup. Maksudnya dia bukan digunakan sebagai power supply, tapi dia adalah backup kepada power supply sehingga bekalan kuasa yang utama ataupun yang main boleh berfungsi semula. Senang ceritanya, kalau kita perasan sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan genset. Betul tak? Tajuk apa khusus apa yang awak belajar genset? MSB Genset. MSB kan awak belajar kan? Ini MSB pun adalah bekalan kuasa backup.
atau berbantu. Tapi boleh. untuk UPS ni dia lain sikit daripada genset. Dia ni biasanya diguna untuk benda-benda yang kritikal. Benda-benda yang tak boleh terputus tenaga elektrik. Jadi kita gunakan UPS. Dia berbeza dengan genset. Genset ni dia nak on, dia ambil masa. Kita nak chain interlock untuk main tenaga utama yang nak masuk tu, daripada TNB tu kita nak tukar dia kepada genset, dia kena stop dulu, kemudian dia ambil masa lah sebab kita nak start enjin dan sebagainya kan. Kita belajar dulu start enjin diesel pula, nak kena pastikan minyak ada jalan, ada running apa, baru dia boleh supply ataupun baru dia boleh backup tenaga yang sedia ada. Tapi untuk UPS ni dia digunakan untuk backup segera. Maksudnya dia tak ganggu sistem yang sedia ada tu. Kalau putus dia tenaga elektrik, dia terus support. Dia tak perlu tutup. Itu beza dia. Okey Okey. Maksudnya dia terus dia bukan kata dia kena berhenti tunggu sekejap dah terpadam komputer, laptop dan sebagainya baru kita onkan balik. Tak, dia tak macam tu. UPS dia tak sempat dia nak padam, UPS ni akan cover. Cover terus bekalan kuasa sehingga bekalan kuasa asal ambil alih. Okey Okey. So ini dia punya contoh-contoh peralatan UPS. Yang dekat hujung ni, yang small UPS tu, yang biasa kita tengok dekat komputer, makmal komputer, betul tak? Perasan tak makmal komputer ada ni? Dekat bahagian bawah atas meja atau bahagian bawah kan? Yang ni dia boleh kekal sementara je. Tenaga tu dia boleh cover untuk sementara. Jadi kita bila katakan dah tertutup terputus power supply yang utama daripada soket, kita kena cepat-cepat save save dokumen yang kita tengah buat. Jadi benda ni akan cover hanya seketika. Yang kedua ni tengok high capacity UPS. Pernah tengok tak ni? Yang High capacity UPS. Yang ni besar sikit. Yang ni besar. Yang ni adalah untuk cover input yang lebih besar. Kalau tengok ni benda high capacity UPS ni biasanya ada dekat remote control room. Remote control room ni biasanya untuk kita buat changing antara, kalau kita tengok, kalau kita belajar lebih tinggi nanti high voltage, dia ada changing untuk kita tukar bekalan kuasa tu, dia ganti sementara tu dia pakai high capacity UPS. Dia sebenarnya UPS ni dia bukan yang kecil yang biasa kita tengok sebelah kiri ni, small UPS ni. Dia ada lagi besar. Dan antara yang besar yang kita tak pernah tengok adalah flywheel UPS. Tak dengar? Flywheel UPS. Dengar tak dengar? Dengar Kalau tak dengar ni dia beritahu. Okey. So ada 3 jenis yang saya nak tunjukkan hari ni. Ini adalah contoh-contoh peralatan UPS. Okey, kenapa kena guna UPS? Nampak tak? Nampak slide? Nampak. Okay. UPS berbeza daripada perkakasan yang saya sebutkan tadi tu, macam genset tu, kerana dia berfungsi serta-merta. Kalau genset tu dia ambil masa sebab kita nak onkan enjin, okey. Kemudian kita nak nak lepas onkan enjin baru kita gantikan, masukkan interlock tu ke dalam bekalan kuasa utama. Tapi untuk UPS ni dia berbeza, dia cover serta-merta. Maksudnya dia terus serta-merta. Itu yang menyebabkan beza dia dengan bantuan sistem bekalan kuasa bantu yang lain. Macam genset, macam ada yang lain lah, ada yang berbentuk macam kapasitor dan sebagainya. Okey, tapi yang ini dia berbeza dari segi runtime je lah, ataupun kita kata fungsi yang cepat. Fungsi yang cepat. Okey. Dan bila dia ganti tu, dia mencukupi untuk menggantikan sistem yang punca kuasa yang sedang digunakan.
Okey. So UPS ni yang macam saya sebutkan tadi, antara yang digunakan sebagai bekalan tenaga dia adalah yang pertama bateri charging bateri lah. Kalau awak tengok bateri dia macam bateri kereta tu. Tapi disusun banyak-banyak lah. Kemudian dia ada super capacitor. Super capacitor ni dia gunakan kapasitor, tapi yang seperti yang kita belajar dalam power elektronik sebelum ni, kapasitor dia adalah penyimpan cas kan. Dia penyimpan cas. Sama dengan flywheel. Flywheel dia akan guna, saya tak boleh nak tunjuk flywheel, nanti saya akan tunjukkan macam mana dia punya flywheel ni berfungsi lah. Awak akan nampak lah benda kat dalam berfungsi macam mana. Okey, di mana UPS digunakan? Okay, UPS ni biasanya digunakan untuk melindungi perkakasan seperti komputer, pusat data, peralatan telekomunikasi, macam kita dekat pencawang-pencawang telekomunikasi tu, dia memang ada UPS sendiri. Dia biasanya digunakan untuk orang kata apa? Untuk orang yang berkaitan dengan data lah. Macam bank, dia tak boleh hilang data. So dia kena ada UPS untuk cover dia punya data. Kalau tidak, habislah. Tak ada power, tak ada elektrik, putus. So data hilang. Tak boleh. Dia mesti ada backup. Ni kita panggil backup ni. Kemudian gangguan berbekalan kuasa yang kerap, yang seketika. Kadang-kadang dia kerap dan seketika. Itu dia pun menggunakan UPS. So setakat ni yang UPS terbesar di dunia, ni info lah. Terbesar di dunia adalah sistem penyimpanan elektrik di Fairbanks, Alaska. Dia panggil BESS. Alaska so dia penjanaan dia, UPS ni dia boleh janakan 46 megawatt. 46 megawatt ni satu bandar lah. Dia boleh power satu bandar 46 megawatt. Kan 46 watt lah, mega dia besar. So UPS ni bukan satu peralatan yang kecil lah. Dia boleh jadi peralatan yang sangat besar. Okey, ini adalah kenalan asas UPS. Macam mana dia berkendali. Tengok yang bahagian atas ni, yang bahagian atas running normal AC power. Okey, saya ceritakan sikit. Ketika ni kita kata soket lah, seolah macam daripada MCB lah. MCB ini pergi ke soket yang kita nak gunakan. Soket yang kita nak gunakan. Okey. So sepatutnya dalam MCB kita sambung terus ke soket, betul? Okey, tapi kita buat dia parallel. Kita buat secara parallel. Parallel tu apa? Kita buat secara selari. Okey. Yang mana kita ambil daripada MCB tu, kita tarik satu, kita masuk ke charger. Charger ni adalah macam charger handphone lah. Daripada bekalan kuasa kita ambil letak kat charger. Charger ni, bekalan kuasa ni kita sambung ke bateri. Jadi dia akan charging bateri ketika peralatan menggunakan tenaga yang ulang-alik yang daripada asal daripada MCB. Okey. Ketika tak ada elektrik daripada bekalan ataupun ada voltage drop. Voltage drop, power loss dan sebagainya. So yang laluan ni dah tak ada kan? Laluan ni tak ada power lah. So apa yang berlaku? Bateri akan gantikan power yang hilang tadi terus ke soket. Jadi dia nak gantinya macam mana? Tadi charging tadi dia akan tukar daripada AU kepada AT, dia masuk ke bateri sebagai simpanan. Sekarang bila dah tak ada power daripada masukan katalah masukkan MCB TNB tadi tu, bateri ni akan keluar balik charge dia. Charge dia dalam bateri disimpan dalam AU AT kan. Dia akan tukar dulu kepada AU. Siapa nak tukar dia? Inverter. Inverter yang tukar dia.
Ni sambil-sambil buat projek nanti kan boleh fikir dah kan apa yang boleh kita boleh kaitkan. Jadi tak ada dia punya gantian dia terus sambung ke power socket. Mungkin dia ada clip sikit lah, kalau macam kita pakai tu dia macam berklip sikit, tapi dia tak laptop kita tak ataupun PC kita tak padam terus. Okey, ini dia punya bentuk kendali asas UPS. Ni asas lah. Okey, kita ada beberapa jenis kendalian UPS. Kita ada UPS luar talian, offline UPS. Kita ada UPS dalam talian, online UPS, dan kita ada UPS talian interaktif atau line interaktif UPS, atau juga dikenali sebagai online interaktif UPS. Benda ni tak ada dalam nota yang sedia ada tu ni. Yang sedia ada tu awak bacalah. Nanti yang kedua nanti saya akan linkkan dengan nota yang khusus yang sedia ada tu. Yang ni info baru pada awak lah. Info baru pada untuk kelas lah. Okey. So kita tengok satu-satu UPS luar talian ataupun offline UPS. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya tau. Okay. Boleh interrupt tau. Sebab kita berapa orang je ni. So kita boleh interrupt lah, boleh tanya macam dalam kelas lah. Tadi kita ada 3 jenis kan. Ini jenis yang pertama kita nak tengok dulu. Jenis kendalian yang pertama UPS luar talian ataupun offline UPS. Bukan nak kata ni luar talian ni bukan di luar talian, maksudnya kita kata yang talian yang dia masih dalam satu talian tapi bentuknya dia support untuk bantuan power supply tu. Okey, kita tengok. Ni ada dua litar. Satu litar blok, satu litar skema. So litar blok dia boleh nampak lah. Litar blok dia masuk, okey, yang dikatakan offline UPS ni dia masuk 230 AC, okey. Current flow yang saya cerita awal tadi tu, yang biasa yang secara asasnya dia akan flow keluar ke soket secara terus. Tapi kita ambil dia secara parallel. Kalau perasan sini ada AC DC kan. AC ni yang masuk, dia tukar dalam DC dulu, kemudian baru dia simpan ke bateri. Bila yang current flow yang kat atas ni tak ada voltage ataupun voltage drop, apa yang berlaku, dia tak boleh supply kan, automatic switch dekat ujung ni akan bertukar ke bateri. So bateri ni akan keluarkan dalam bentuk DC dan dia akan convert ke AC. Ini kita panggil sebagai penyongsang ataupun inverter. Yang sebelah ni dia panggil sebagai nampak tak? Nampak. Yang awal ni sebagai bekalan kuasa. Yang kedua belakang ni adalah inverter ataupun penyongsang. Okey, baru dia supply. Tapi yang ni dalam kelas biasanya dalam bentuk macam ni, dia baterinya kena banyak lah. Kena banyak so kalau tengok litar skematik pun macam ni, filter ni kena ada lah filter, dan dia ada kat sini ada switching point, bateri charger. Sikit bateri charger ni bekalan kuasa lah, yang kita macam kita punya soket yang kita charge handphone kita tu. Kita masuk ke bateri simpan, kemudian di convert ke inverter keluar balik support ke ni. Yang ni biasa offline. Offline ni memang biasanya digunakan. Biasanya banyak digunakan. Banyak digunakan sebab dia punya sistem tu kata apa, simple dan dia boleh letak dalam bentuk parallel yang banyak yang ni. Dia boleh letak parallel yang banyak, maksudnya bukan satu ni je. Dia boleh tarik lagi ke bawah, tarik lagi ke bawah. Ikut ke berapa banyak yang kita nak supply ataupun kita nak jadikan sebagai backup bateri lah. So perubahan masa pertukaran antara talian utama bekalan kuasa ke bateri atau bateri ke talian utama bekalan mengambil masa yang sangat singkat berbanding dengan perkakasan bantu kecemasan seperti genset. Okey. Masih lagi dalam tajuk offline, secara umumnya perubahan masa perkakasan bantuan kecemasan kuasa lain dalam jumlah 500 milisaat.
Tapi pertukaran untuk UPS luar talian yang menggunakan luar talian ni ataupun offline UPS ni, dia di antara 3 ke 8 milisecond atau milisaat. Laju tak? Laju kan? Laju, jadi tak sempat dia berkelik kan, tak sempat dia nak berkelik, dia dah cover untuk bekalan kuasa tambah backup. Itu yang beza UPS dengan genset. Okey. So ketika berlaku pertukaran, inverter berfungsi sebagai menyediakan voltan keluaran. Macam tadi saya terangkan dalam lita lah. Inverter tu yang akan tukarkan balik. So UPS ni, biasanya UPS offline ni, dia ada sekali dengan dia adalah kita panggil sebagai AVR. AVR ni fungsi dia adalah untuk supaya dia boleh mengatur voltan secara automatik. Maksudnya voltan, kita kata mengatur voltan ni adalah untuk voltan tu lebih stabil. Dia lebih stabil. So dia boleh setkan voltan itu pada keluaran 220 volt AC ataupun AU. Sebab tu dia adakan AVR dalam dia. Nanti kan kita adalah, insyaAllah kalau akan datang saya boleh tunjukkan macam mana bentuk AVR dalam UPS tu. Sebenarnya ada je kat bengkel kita tu. Ada je sebab kita ada UPS dekat bengkel tu. Tapi UPS kita kecil lah. Dan kita ada AVR juga. AVR yang pengasing. Cuma mungkin belajar tak perasan kot benda-benda tu kan dalam store kita tu. Okey. So kita ada yang jenis offline ni adalah yang biasa digunakan untuk komputer yang domestik lah. Okey. Okey, kemudian yang kedua, untuk yang kedua, kita ada UPS dalam talian ataupun online UPS. Untuk yang jenis ni, UPS ni, dia sentiasa kena, bateri tu sentiasa bergantung dengan bekalan kuasa utama. Itu beza dia. Tapi bentuk dia sama macam tadi, dia parallel. Cuma dia sentiasa di charging. Macam tadi tu kita charging dia ada ketika dia. Yang ni tak, yang ni dia sentiasa. Dan sistem lain pun sama lebih kurang. Dia melakukan, maksudnya dia charging dengan dia supply tu dia serentak. Okey, dia serentak. Itu yang kita kata dia sebagai online. Jadi kita tengok lagi bentuk kuasa ni boleh baca kan sampai habis kan? Sekejap. Okey. So fungsi yang sama, dia ketika bekalan kuasa utama tak ada, sistem ni berfungsi terus support daripada bateri ke beban. Itu dia punya ni dia. Kita kata dia punya fungsi dia. Kalau kita tengok dia punya lita dia ada beza sikit yang daripada tadi. Yang tadi kita line dia tu terus kan. Yang ni tak, yang ni dia bypass, nampak? Dia pakai bateri terus. Dia cuma ada bypass bahagian atas je. Nampak tak beza dia? Yang bawah ni sama. Yang bahagian bawah ni sama dekat lita ni skematik ni kan. Cuma yang lita asal ni dia convert ni, dia masuk ke filter ni dia pakai bypass. Dia kata online. Saya patah balik ke offline nak tengok beza ni, boleh? Boleh. Okey, kita tengok yang offline tadi ya. Yang ni, kalau yang ni, yang laluan utama dia adalah bekalan kuasa utama tadi, laluan utama dia. Yang ni ada backup dia kan. Tapi kalau online, kalau untuk online, yang bateri ni jadi utama. Dia ada dia punya bypass dia, maksudnya yang ni yang jadi utama sama terus ke load. Sentiasa digunakan lah kita kata. Dia sentiasa digunakan. So ni yang ni static bypass ni digunakan terus ke filter. Dia bukan jadi main lah. Yang main adalah di bahagian bawah. Yang bekalan yang tadi yang atas tu adalah support saja. Dia terbalik Dia terbalik daripada offline. Okey. Ada soalan? Ada soalan kat situ? Tak ada. Tak ada Okey, yang ketiga, talian online interaktif UPS ataupun line interaktif UPS. Yang ni pula dia reka
Dia punya reka bentuk dia, bateri ke inverter, dia sentiasa bersambung ke keluaran UPS. Dia yang ni berbeza sikit. Dan pengecas bateri dilakukan ketika sistem masukan bekalan kuasa AC adalah normal. Okey. Ada ketika bahagian masukan bekalan AC down dan dia ada bekalan, switch pemindahan berfungsi dan penyongsong inverter mula berfungsi untuk bekalkan atau memuatkan bekalan kuasa secara serta-merta. Kita tengok dia punya litar dia. Litar dia bentuk macam ni. Ni beza dia. AC masuk, dia ada switch. Switch yang transfer switch kita panggil. Transfer switch. Dia terus ke inverter. Inverter terus keluar ke beban. Dalam masa yang sama, kat inverter ni, dia sambung ke bateri. So, bateri ni berada di hujung. Maksudnya, dia keluaran dia berada di hujung. Ini kita panggil sebagai online interaktif UPS. So, macam mana dia berfungsi? Okay, AC sentiasa masuk. Bila kata down, switch transfer switch ni akan hidup dan inverter terus berfungsi pada beban. Yang tadi terus pada beban juga. Yang ini maksudnya AC ni adalah backup yang berterusan, cuma baterinya berada di, kalau kita kata berada di luar lah. Di ujung ni, dia di luar. Online tadi sentiasa pakai. Offline tadi sebagai backup saja. Yang ni berada di hujung. Kita panggil line interaktif UPS. Kalau belajar tentang UPS ni ada banyak jenis sebenarnya. Ada banyak jenis. Kendalian yang saya ceritakan hari ni ada 3 saja. Saya tak nak bawa banyak-banyak, nanti belajar pening. Jadi kita belajar yang asas dulu. Kita nak tengok jenis bentuknya kan. Kita nak bentuk. So kita tengok macam ni kan, interactive line ni kan ada dalam dia ada nyatakan dalam dalam nota kita, kursus kita tu dalam bentuk unity tu kan. Kita ada dua pattern unity dengan parallel. Okey. Itu adalah kita panggil dia punya kalau dalam bahasa ni kita panggil topologi lah. Kita panggil bahasa dia topologi, maksudnya pecahan method tu. Method antara unity dengan parallel. Yang saya cerita hari ni adalah dia punya kendalian yang ada dalam UPS. Boleh beza tak? Boleh. Boleh beza tak? Ini adalah bila orang cerita kendalian, dia ada banyak, cuma hari ni saya buat 3. Dalam study dengan saya pecahkan 3. Online, offline dan interaktif. Sebab yang lain tu hampir-hampir sama lah. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada. Okey, so yang bawah ni adalah dia punya cerita lah. Input down, fungsi switch berpindah berfungsi, penyongsong inverter on berfungsi. Ini contoh UPS lah. Bentuk yang besar lah. Ini bentuk type, dia susun bateri banyak-banyak dalam dia. Daripada pintu, kalau awak tengok memang macam berak besar tu lah. Dan bateri dia pun harga jangan tanyalah, mahal lah. Harga jangan tanya, memang mahal. Dan kalau kita memang kita tak pakai lah, sebab kita tak ada yang keperluan untuk ke arah tu lah. Okey, sebab kita pakai aircon apa semua kan, bukannya bentuk data simpanan. Dan kalau tengok jenis rotary ataupun flywheel, dia bentuk dia macam ni. Belajar boleh find dalam Google. Tengok sambil-sambil tu apa bentuk-bentuk lain dalam tapi sistem bateri setakat ni ada bateri, dia ada super capacitor dan juga rotary ataupun flywheels. Itu je yang ada. Yang lain tu pakai bateri juga. Mungkin dia pakai nama lain tapi tetap pakai bateri, ataupun dia pakai super capacitor, simpan tenaga dalam kapasitor, ataupun dia pakai rotary atau flywheel. Flywheel ni dia berfungsi, dia dalam bentuk wheel lah dan roda lah. Kita kata dia roda, dia bergerak, dia berpusing. Dia macam tu. Okey, habis lah. Okey, habis. InsyaAllah nanti saya akan buat sekali lagi kelas, tapi
yang untuk tajuk ni saya mungkin saya tak ulang. Kalau apa yang nak tengok nanti belajar boleh tengok video rakaman ni lah. Okey. So macam mana pun pelajar kena baca nota berkenaan control system dan juga maklumat-maklumat tambahan yang saya sediakan. Okey. Saya nak pergi sekejap, bukan nak tengok muka, nak tengok. Kita nak tengok kat bahagian depan ni sekejap Ini ramai dah ni. Tak perasan ada orang ramai dah. 1 2 3 4 5 6 orang. Okey, alhamdulillah ada 6 orang. Tadi Cikgu Nalizan kata nak join, dia tak dapat masuk juga kot. Yang apa nama chat ni korang boleh chat je lah. Saya tak sempat nak chatting. Tak sempat nak jawab. Nanti lepas ni baru saya jawab. So kita ada 2 medium sekarang. Kita ada guna Google Classroom dan kita ada Microsoft Teams. Okey, kenapa saya pakai Microsoft Teams? Sebab saya nak bawa pelajar-pelajar menggunakan menggunakan team ni untuk kita create kita punya kerja kita dalam ni lah. Sebab dalam team ni kita ada macam-macam kita boleh pakai. Nanti insyaAllah kalau kita habis nanti saya akan tunjukkan macam mana penggunaan kita. Ataupun nanti saya boleh buat kelas pun macam mana nak gunakan team ni. Okey. Dia mudahkan lah. Macam awak nak cari bahan tu, nak simpan bahan, nak find. Okey, nak kadang-kadang tu ada benda yang kita buat kerja-kerja dekat KV tu kan, pensyarah minta kan. Bukan tajuk saya juga, saya lah, tajuk yang lain-lain kan. Maksudnya ada kaedah yang mudah untuk pelajar buat cepat. Saya nak tunjuk contoh lah satu Contohnya kita guna Word kan. Kita guna Word. Okey, sekejap saya share Word sekejap. Supaya nampak kan. Okey, semua orang nampak Word tak? Okey, nampak? Nampak. Okey. Perasan tak kat Word ada kat search kat atas ni? Kat sini ni, bateri saya low kejap Okey, perasan tak kat atas ni ada search, awak boleh ambil researcher. Klik researcher ni, dia akan keluar kat sebelah. So kat sini ni nak cari tentang apa? Contoh ada kerja apa yang pensyarah lain bagi. Yang rasa susah nak dapat. Ataupun tajuk saya lah. Tajuk saya. Senang. Uninterruptible type power supply. Dekat bawah ni kalau perasan dia ada dah apa orang buat kajian pasal interruptible power supply. Ni saya guna ni buat je ni. Boleh tengok automatic switch transfer apa tu kan. Nanti katalah sama belajar nak cerita tentang UPS ni, nak cerita pasal power factor je. So dia tengok dia kat sini power factor, cerita tentang power factor. Kalau nak tengok tentang switching, tengok transfer switch, automatic tu transfer switch. Cerita pasal transfer switch je. Boleh klik kat sini dan bawa terus ni. Boleh copy pun masuk ke dalam. Okey. Contoh macam ni saya klik kan. Tengok topik yang berkaitan. Dah ada dah author, dah siapa yang penulis apa semua. Ini kalau buat benda lain yang bahagian lain pun boleh ni. Kita boleh copy. Okey. Copy bahan kita yang ni. Okey, untuk katalah untuk bab 2 PTA kan. Awak buat apa bab 2 PTA? Okey. Boleh paste je dekat awak punya ni. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun. Kan? Awak cari bahan-bahan awak banyak-banyak cerita buat. Patutnya awak punya kajian tu macam bahan dalam PTA tu, bahagian terminologi tu panjanglah cerita awak boleh masukkan. Boleh masukkan bahan orang ke apa ke macam ni kan. Nampak tak? Kita boleh pay, kita cerita kan. Daripada siapa tu ambil lah, bagi kredit kat orang ni. Bagi kredit dekat Simon dengan Neil Scott ni tahun 1995. Bagi kredit kat dia ni, ambil mana. Ni rujukan awak. Nampak lebih menarik dan lebih orang kata apa, akademik lah kan.
Lebih akademik lah. Mana tahu nanti antara ramai-ramai ni ada yang sambung belajar kan. InsyaAllah. Sambung belajar. Lepas tu macam mana nak nampakkan awak punya orang kata apa ni lebih cantik kan. So pakailah benda-benda ni. Nampak simple je pakai. Word je. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada kot. Tak ada. Okey Okey Yang lain-lain kalau ada problem boleh ni lah. Yang problem nak masuk Microsoft Team ni nanti kita cari jalan macam mana nak masuk kan. Adalah salah kat mana-mana tu yang tak boleh nak masuk tu. Dia pakai handphone pun boleh. So nanti kelas insya-Allah saya akan buat sekali lagi kelas. Kita tengok nak guna MT ke atau nak guna kelas Google Classroom? Cuba Google Classroom lah. Cuba Google Classroom Okey. Saya gunakan Google Classroom lepas ni. Nak hari apa? Hari apa yang free? Semua hari free kan? Tak ada yang tak free tak? Ikut tuan lah. Kalau ikut saya nak buat hari Rabu. On je. On je. Pukul petang macam ni ke ataupun nak pagi? Hari tu pagi ramai pula nak masuk. Rabu Tak ada pagi petang. sains. Pagi pun tak Rabu bagilah. saya Pukul 10-11 lah. Macam mana? Bagi cadangan. Baru seronok nak ni. 11. 11. Kejap. Ada yang tak bangun lagi lah tuan. Kalau macam tu pukul 3 lah. Petang okey lah. Kalau pukul 3 tak bangun tu innalillah tu. Okey. Okey semua Okey. Okay tuan. Okey, kita tamatkan kita punya ni. Kalau ada apa-apa nanti WhatsApp je dalam grup. Okey. Okey, kalau ada yang tak faham lupa nak bagi tahu dalam team ni saya sediakan apa nama? Sekejap Saya sediakan ni nampak saya punya team kan? Nampak kita punya team kan? Okey, saya sediakan assignment dekat awak dekat atas tu kalau perasan. Perasan tak assignment? Ada. Okey, soalan assignment ni sebenarnya sama macam yang awak jawab tu. Cuma ini untuk bantu awak bagi betul lah. Jawab dengan betul lah sebab hari tu jawab ada yang tak betul. Boleh jawab sekali lagi. Nanti saya boleh gradekan awak dekat sini lah. Dia lebih mudah lah. So yang UPS ni adalah kuis yang ketiga. UPS ni adalah kuis yang ketiga. Tengok balik yang bahan yang saya bagi tu. Jawab menggunakan bahan tu je. Okey, jawab guna bahan tu saja. Okey, nanti dia akan grading kat sini lebih ni lah. Dengan lebih mudah lah. Okey. Okey Okay tuan. Okey. Kalau macam tu kita tamatkan. Terima kasih banyak-banyak kerana masuk gunakan kemudahan ni. Kalau yang tak boleh tu tak apalah, biarlah. Nanti dia orang tengok kita punya rakaman kita dah lah. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih tuan. Okey. Sama. What's up people? What's Tidur doh, gentle. Jangan gemuk. Kimak. Aku dah tak komisi aku. Wah. Mana ni? Aku rindu kamu guys. Alhaj. Tutup bodoh. Lain lah, tempat lain. Ni kena hang up yang ganggang tu, merah tu. Oh. Okey.